Sebenarnya kalau kita perhatikan, amalan yang kita buat ni tuan-tuan ada 3 jenis. Ada 3 jenis amalan yang kita buat. Pertama, amalan yang kita kena zahirkan kepada masyarakat. Dan dia tidak bertentangan dengan konsep ikhlas. Kalau orang tuduh kita tak ikhlas, dia tu tak faham. Contoh kita kata semayang berjamaah. Atau semayang sunat tarawih ni. Semayang sunat tarawih dibuat cara berjamaah. Itu lebih afdal daripada kita semayang seorang diri. Jadi kalau ada orang datang ke masjid surau, dia semayang berjamaah, tiba-tiba ada orang kata pada dia tengah-tengah jalan, jumpa tengah jalan, nak pergi ke mana tu? Semayang tarawih. Riak. Takabur. Tak boleh, kita tak boleh terima. Sebab tarawih tu sifat dia kena tunjuk. Walaupun zahir nampak riak, kita tak tahu. Kalau tak pergi tu riak. Kalau tak pergi tu takabur. Walaupun amalan tu sifat sunat. Tuan baca bab takabur, dalam bab takabur dia banyak jenis. Ada takabur dalam bentuk engkar kepada perintah Tuhan. Ada takabur dalam bentuk engkar perintah Tuhan tu termasuklah di antaranya benda yang bersifat sunat yang kita tidak buat. Kita perlakan. Itu unsur takabur. Bukan takabur tu sekadar dari sudut berjalan je. Tata cara kita berjalan, hidung kita ke atas sedikit, itu takabur. Bukan. Itu takabur pasal yang lama. Iaitu tahun 60-an. Takabur pasal yang baru sekarang. Ni takabur yang tolak sunnah. Orang beritahu sunnah, tak nak pakai. Tolak sunnah Rasulullah. Atau engkar. Itu sejenis takabur sebenarnya. Jadi amalan-amalan yang kita buat, yang perlu ditonjolkan kepada masyarakat, kena tonjol. Semayang berjemaah kena tonjol. Walaupun orang tuduh kita, ini takabur. Semayang berjemaah, takabur. Tak boleh kata begitu. Begitu tak tuan-tuan? Sembahyang Jumaat yang perlu dibuat cara yang beramai, tak timbul soal takabur. Tak timbul. Bahkan mereka yang bergelar pemimpin, yang bersedekah, sedekahnya pada dasarnya disunatkan secara senyap-senyap. Tapi oleh kerana dia tu pemimpin, menjadi contoh teladan pada masyarakat, dia dianjurkan sedekah terang-terang. Supaya bila orang tengok, maka rakyat akan ikut dia. Bagi pemimpin lah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau kita baca punya biodata dia, dia telah bersedekah dalam hidup dia separuh secara terang, separuh secara sulit. Dia bersedekah separuh secara terang, separuh secara sulit. Hak terang ni untuk apa? Supaya mudah diikut oleh orang. Jadi orang-orang yang ada pengaruh dalam masyarakat, macam tuan-tuan duk buat aktiviti ni, tujuannya kita nak ajak orang, menggesa orang supaya sedekah. Jadi boleh kita buat cara terang-terang. Jadi tak timbullah pada masa orang nak kata, oh, ini tak ada kerja lain. Cek besar ni, ini riak. Boleh tentu cek besar tu riak. Sebab budaya kita ni bila buat satu majlis, cek kena besar. Jadi tak boleh katalah satu bentuk riak. Jangan kata riak, tidak tahu hati manusia ni. Tak tahu. Jadi dia panggil amalan-amalan yang perlu kita tunjukkan pada orang. Ini disebut dalam hadis. Hadis ini adalah kategori hadis sahih. Al-Islamu alaniyah wal imanu fil qalb. Islam itu terang-terang. Iman itu benda dalam hati. Sebab tu Nabi kata at-taqwa hahuna, taqwa hahuna. Taqwa itu benda dalam hati. Tetapi yang menjelma taqwa itu ialah perbuatan kita. Ya, maknanya kita boleh baca lah malam ni tuan-tuan datang semayang tarawih. Dari satu sudut kita boleh katalah ini mereka yang bertakwa, datang ke masjid boleh semayang tarawih. Sebaliknya kita tak boleh katalah mereka tak datang semayang tarawih, menghabiskan masa duduk pergi patah, ini sangat bertakwa sehingga tidak datang solat tarawih. Tak boleh kata itu. Ya, sebab kenapa tanda? Dia tidak ada tanda. Ya, orang yang pergi isap rokok dan sebagainya berbuka, saya dah sebut dulu kan. Rokok adalah haram. Jangan kita cemarkan majlis berbuka kita dengan isap rokok. Jadi kalau orang isap rokok, kita tak boleh kata ini sangat bertakwa. Tak boleh. Kalau sembahyang tarawih itu bertakwa, kita sabarlah. Oh, sembahyang tarawih sampai pukul 10 malam. Kan mainnya. Di Selangor, sebelum sembahyang tarawih, ada seorang tok imam tu, dia baca Al-Quran, dia baca hadis bahawa sembahyang tarawih yang sebenar ialah 20, bukan 8 seperti yang kita buat malam ni. Bagi dia lah. Dia kata 20, bukan 8. Dia ceramah berapi-api. Tapi bila sembahyang sampai 8, orang tembak lari habis. Maknanya sekarang kita tak boleh nak paksa masyarakat lah. Kalau dia tahu boleh buat 8, jangan dia tipu, dia tahu. Jadi maknanya tuan-tuan buat majlis pada malam ni, saya tengok sesuai lah. Biar orang datang. Saya tengok pengalaman kita di Niza, tuan-tuan. Bila kita buat 8 ni, orang datang secara mesra, orang balik bersama-sama. Kan? Sebab tu diviralkan baru ni di Perlis, di sebuah masjid. Dia kata bahawa benci
pada tu imam lah macam-macam. Tu tak betul sebenarnya tuan-tuan. Masjid tu memang dibuat 20. Pada masa lapang, ramai orang. Lepas tu balik tinggal 4 orang. Orang ambil gambar 4 orang tu. Lepas tu dikaitkan benda yang bukan-bukan. Kata beci lah macam-macam lah. Anti lapang lah macam-macam. Tak betul semua tu. Kan? Tak betul semua sekali maklumat tu. Itu dipanggil amalan-amalan yang kita kena nyata dan kena zahir pada masyarakat kita. Jadi tak timbul soal tidak ikhlas masa tu. Tak timbul soal tidak ikhlas. Berkahwin tuan-tuan. Berkahwin ni kena terang ke kena senyap? Kahwin. Kena terang ke kena senyap? Kena terang lah. Kena jawab ni ke depan orang. Jangan jalan dua orang. Tanya macam mana pun jalan dua orang. Siap dah kahwin. Sudah. Bila kahwin? Secara senyap. Pasal apa secara senyap? Mengelakkan tidak ikhlas. Sudahlah. Wali dia nak tahu macam mana? Wali dia nak tahu macam mana? Mak dia pensang tu. Tunggu. Nak elakkan tidak ikhlas? Itu tak betul lah ke? Kena depan orang lah. Jawab dengan nada yang tegas lah. Tak timbul soal tidak ikhlas. Jadi perbahasannya panjang kalau kita nak bincang dari sini. Yang kedua dia panggil amalan-amalan yang mana kita disunatkan menyembunyikan. Termasuk sedekah tadi. Sedekah ni ada dua. Satu sedekah yang dibuat secara terang-terang. Satu lagi secara senyap. Secara sembunyi. Dan orang mati tentang hak mati dah. Kita baca nas Al-Quran. Dalam surah Jumaat tuan-tuan baca tu. Apa dia kata? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia minta supaya Allah Ta'ala kembalikan semula dia ke dunia untuk membolehkan dia bersedekah dan beramal saleh. Kenapa orang mati bila dia hidup semula datang dia nak sedekah? Itu yang utama sekali. Maknanya besarnya fadilat bersedekah tu. Sedekah. Besarnya fadilat bersedekah. Yang kedua sedekah ni sebenarnya jarang orang boleh buat sebenarnya. Sebab kekuatan kita nak seluk saku ni satu perjuangan. Nak seluk tu lekat. Tak boleh. Satu perjuangan. Dia panggil satu perjuangan ya. Hak minta pun macam-macam. Saya ikut internet ni, hak minta cara internet, acara resmi lah. Hak tu pun banyak. Bukan seluk saku je, hak ni minta banyak. Lepas tu hak cara jumpa depan mata, dua mata ni, hak minta tolong, hak tu banyak lah. Nak bulan-bulan puasa ni. Maka kita tolonglah setakat yang kita boleh tolong ni. Itu dipanggil amalan-amalan yang disunatkan kita sembunyikan. Qiyamul Lail tuan-tuan. Sekarang telah jadi budaya dalam masyarakat Melayu kita, bila menjelang Ramadan, kita buat satu majlis nama dia Qiyamul Lail. Bagus. Bagus Qiyamul Lail ni. Nabi tidak buat lebih daripada sebelah Qiyamul Lail. Berdasarkan hadis Bukhari. Jadi, Qiyamul Lail ni baguslah, tapi jadi masalah dalam masyarakat kita. Pertama, dibuat Qiyamul Lail itu secara berjamaah dengan nada suara yang kuat, mengganggu sekitar. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, nak buat Qiyamul Lail ni tuan, terjual melatih tu tak apa. Tapi jangan ada usul nak nunjuk-nunjuk pada orang bahawa kita buat Qiyamul Lail. Asal Qiyamul Lail ni berjamaah di rumah kita, dan kadang orang tak tahu tak apa, sebab Nabi berjamaah Qiyamul Lail itu dengan isteri dia dalam rumah dia. Tak ada apa-apa lah. Tapi dengan tujuan kita nak latih masyarakat, setengah masjid nak latih masyarakat, dia buatlah satu majlis nama dia Qiyamul Lail. Kita kata nak buat Qiyamul Lail tuan-tuan, dia punya mikrofon je janganlah kita keluar sehingga mengganggu masyarakat. Mikrofon tu lah dalam untuk orang dalam dengar sudahlah. Itu kurang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang menepati sunnah, kurang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi amalan pelaksanaan Qiyamul Lail seperti itu. Sebenarnya kita buat sendiri-sendiri itu lebih afdal. Buat sendiri-sendiri ni. Sembahyang sunat tahajud ini suatu sembahyang sunat yang tidak digalakkan secara berjamaah, tetapi kalau dilakukan secara berjamaah tidak ada ulama kata batal, tidak ada ulama kata tidak sah. Tapi kita buat sendiri. Bila tuan-tuan nak buat sendiri, itu satu benda yang sangat berat. Walaupun yang kita nak buat tu 2 rakaat je, tapi berat tuan-tuan. Nak takbir tu sendiri pun mata dah dong. Tadi sembahyang tarawih tadi pun imam panjang sikit pun, Allah panjang teh. Jadi panjang sikit, you kena lepel kat tu, kena lepel lah, kena pula. Lepas tu baca kunut, Allah panjang pula supaya masjid Mekah. Waktu tadi pendek, saya pernah pergi semayang, saya ingat satu ketika dahulu di Pasir Gudang. Dia baca kunut tu, Allah, jengkring kita. Dia baca kunut sama panjang dengan semayang, daripada rakaat pertama sampai rakaat ke-8. Mana kita pagi ni bagus. Akak turun apa turun. Jangan terlalu tu sangat panjang sangatlah. Berpada-padalah. Kalau kena orang tua kok,
Hak kena diabetes tu pakai gini. Esok kerak tangan tu. Ya, ya berpada-pada lah dengan keadaan orang. Alhamdulillah surah kita senampak sederhana. Surah kita ni adalah sederhana. Itu dia panggil amalan-amalan yang sunat kita sembunyikan. Zikir-zikir. Ini sesuatu yang sangat digalakkan. Kemudian yang ketiga dipanggil amalan, yang mana kita ni amalan-amalan yang mana kita buat secara terang pun digalakkan dan kita buat secara sulit pun digalakkan. Banyak dia. Menolong orang. Tolong orang. Ada masa kita tolong orang secara sulit, ada masa kita tolong orang secara terang. Contohnya, tuan-tuan baca di dalam kitab biodata mengenai Khalifah Umar bin Al-Khattab. Setelah beliau menjadi khalifah, boleh dikatakan tiap-tiap malam dia akan masuk ke sebuah rumah. Ada sahabat menyaksikan beliau masuk sebuah rumah, tak lama kemudian beliau keluar. Dia masuk sebuah rumah, tak lama kemudian beliau keluar. Jadi ada sahabat heran. Umar ni masuk rumah. Rumah siapa? Tak tahu. Main tengah malam masuk rumah ni. Ya, sahabat tu jadi tanda tanya. Kenapa sana Umar ni masuk dalam rumah ni tak malam? Lepas tu keluar. Dia pun ikut belakang. Kemudian seterusnya, lepas sana Umar keluar, dia pun masuk dalam rumah tu. Tiba-tiba dia mendapati dalam rumah tu ada seorang perempuan tua yang matanya buta. Yang mana Sayyidina Umar sentiasa membantu keperluan-keperluan dia sebelum dia jadi khalifah. Dan setelah dia jadi khalifah, dia masih hadir, dia masih menyediakan masak untuk budak-budak orang tua tu. Dan orang tua itu tidak tahu bahawa yang masak dia itu adalah khalifah, Perdana Menteri. Tidak tahu. Kawan tu masuk rumah dia, masak untuk dia apa semuanya, sapu rumah dia, sapu sawang apa semua sekali. Dia tak tahu bahawa itu khalifah. Lepas Sayyidina Umar buat, Sayyidina Umar keluar. Kemudian lelaki tu beritahu kepada dia bahawa kamu tahu tak siapa tadi yang buat bersih selama ni rumah kamu. Kata dia tidak tahu. Itulah dia Umar bin Al-Khattab. Cuba tuan bayang, menteri besar dah. Menteri besar bagi layan orang sampai tahap itu. Betul lah nak ceritanya. Menolong kadang-kadang dibuat secara senyap dan kadang-kadang juga dibuat secara terang. Contohnya, Sayyidina Umar juga pernah menegur seorang perempuan kerana meletakkan di atas belakang keldai ni muatannya lebih. Dia tegur kawan tu. Ini termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ada dua bahagian. Pertama yang boleh dibuat secara terang. Yang kedua yang boleh buat secara senyap. Kalau melibatkan anak beranak kita, tak ada orang nagih dadah dan sebagainya, ini elok kita tegur secara senyap. Tak perlu kita sebar pada orang. Sebab ini membabitkan soal keluarga. Kita tegur senyap-senyap, kita baiki secara senyap dan tak perlu tersebarkan kepada orang. Pukul berapa ni? Cakap-cakap lama-lama ni. Pukul berapa ni Ustaz Usli? Kita ada dah. Pukul berapa ni? 5 minit lagi. Tak Usli kata 5 minit. Tak boleh panjang. Abang ingat aku ketiga.